dalam sejarah mutaakhir ini. Pergelutan kita menentang penjajah Inggris, Belanda, Perancis, Amerika. Tak banyak negara yang dapat merdeka dan cuba pertahankan wadah Islam. Kalau ada, dia timbul kontroversi yang dahsyat, mungkin kerana kebijaksanaannya melihat keadaan yang pelbagai kaum agama yang menyebabkan serangan terlalu kuat. Pakistan diasaskan atas idea Allama Muhammad Iqbal, pujangga, pemikir, pengarang bahasa Parsi, Urdu. Saya tak berani kupas banyak kerana Tok Guru ni Aziz dia boleh Urdu. Ana kecil-kecil kotahe. Iqbal pemikir, pujangga. Dia merasakan perlu umat Islam diberi peluang di dunia moden ini, dunia baru setelah menentang penjajah, meletakkan asas negara Islam yang boleh merangkul kehadiran penduduk-penduduk yang pelbagai, Kristian, Hindu di Pakistan, tetapi yang boleh menjamin contoh pentadbiran yang adil dan bersih. Iqbal tidak mahu jadi tokoh politik, maka ditonjolkan Muhammad Ali Jinnah sebagai pengasas Qaid Al-Azam Pakistan. Pada tahun 1947 ada pidato penting Ali Jinnah di sidang parlimen Pakistan, dia yang disebut ucapan atau pidato 1947 di Constituent Assembly di Islamabad, sebelum Islamabad. Apa kata Muhammad Ali Jinnah? Yang mencetuskan Pakistan ini ialah semangat bara rakyat, seolah-olah satu kebangkitan yang luar biasa, revolusi rakyat, bukan revolusi partai, bukan revolusi kaum, revolusi rakyat yang menuntut wadah baru, semangat baru, azam baru. Dia sebut cyclonic revolution. Tapi dia bagi satu peringatan. Negara ini diasaskan dengan semangat dan pendirian Islam yang mesti jamin keadilan bagi semua, dan negara ini akan hancur lebur kalau kita tak dapat kawal. Pertama, keamanan dan keselamatan. Kedua, masalah rasuah yang mulai membara, pemimpin-pemimpin yang rakus, sombong dan angkuh, tamak halobah. Itu pesan pendiri Pakistan pada tahun 1947. Semalam seorang teman saya, senator Musyahid Hussain, bekas Menteri Penerangan dan Setiausaha Partai Muslim League, bincang di parlimen. Dia saya tanya, kerana Pakistan hampir hancur, bukan kerana Islam, kerana pimpinan politik yang mewarisi semangat baru Iqbal dan Jinnah, tetapi rasuah, zalim, dan tidak membawa semangat baru ini. Saya sebut kepada Musyahid kerana dia nak datang semula bulan Disember. Saya kata, Musyahid, sebagai seorang sahabat, saya cadang you pergi satu hari ke Kelantan. Saya cadang dia ke Kelantan kerana saya nak bagi tahu bahawa kalau kita bawa Islam, akui ketinggian Islam, al-Islamu la ya'lu wa la yu'la alaih, tahu bahawa tugas kerajaan dalam seperti mana juga tugas dakwah sebagai satu amanat yang tak boleh dikhianati.
Kita tahu seruan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu pemerintahan itu tak boleh lagi daripada menyeru kepada kebaikan, menolak kepada kemungkaran. Kita tahu juga asas ujian yang disebut oleh Tuan Guru Ustaz Hadi Awang tadi. Banyak kita tahu yang dipenjarakan, yang dipukul, kerajaan dijatuhkan, projek tak sampai. Saya tahu. Saya Menteri Keuangan 8 tahun. Janganlah gelak. Ya. Dan boleh bertahan. Saya masih ingat masa datang kempen atas nama UMNO 19 saya tak ingat 9 bukan sebelum 90 gitu. Bila jatuh UMNO. Saya pergi ke Pasir Putih. Dari Kota Baru saya terbang ke Pulau Pinang. Sampai di Pulau Pinang, saya telefon kepada Dr. Mahathir. Saya kata kalah Kelantan. UMNO kalah akan tewas. Dr. Mahathir dalam telefon dia tak senang dengan jawab kenyataan saya. Dia kata jangan cepat sangat buat keputusan. Karena saya kata saya dapat lihat orang baik, sopan, tapi saya tengok bila saya renung mata dia, lihat dia tak ada semangat lagi lah dengan UMNO. Karena dia tak dapat lihat UMNO ni bawa suatu yang lebih baik daripada apa yang dijanjikan dan yang mampu dilaksanakan oleh PAS. Itu pengalaman saya, menunjukkan bahawa ada kekuatan. Apa kekuatannya? Iaitu daya juang. Saya sebentar tadi bagi tahu kepada kawan-kawan dalam jentera Parti Keadilan di Gua Musang. Saya kata kita dengan PAS, dengan DAP ini sudah jadi sahabat yang akrab. Kita kena belajar juga daripada semangat dan daya juang kawan-kawan kita dalam PAS. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kita mesti terima melangkah dalam wadah walaupun namanya parti, ia adalah satu perjuangan ke arah dengan keyakinan bawa kebaikan, mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini saya bagi tahu kepada kawan saya daripada Pakistan, Susah Agung Muslim League, Musyahid Husain, you datang. Kerana Kelantan ini adalah satu-satunya, dia belum satu negara, satu wilayah di dunia. Di dunia. Tengok di mana? Di Indonesia, di Malaysia, dunia Arab, Afrika, Asia Tengah, tidak ada yang mampu tunjukkan keupayaan Islam, wadah Islam, mentadbir dengan aman, elak rasuah, khazanah yang ada pada kita itu diagih sebaik mungkin kepada rakyat terbajak. Ini Kelantan ni boleh jadi model, contoh bagaimana kita boleh takbir dengan adil bagi orang Islam, bagi bukan Islam. Bukan saja untuk Kelantan dan untuk Malaysia, tetapi untuk umat Islam di dunia. Saya tak kata semuanya sempurna, kita boleh perbaiki. Kita boleh usahakan. Dan saya tengok di Kelantan setelah 20 tahun ada langkah-langkah baru. Sementara sempena sambutan 20 tahun, saya ucap tahniah kepada Menteri Besar, Datuk Timbalan Menteri Besar, ahli-ahli Exco yang berikhtiar. Tak sempat saya nak tanya Tok Mat Yaakob tadi. Dan ikhtiar saya nak tanya pasal langkah dinar emas. Ada orang kata, tanya saya, Anwar dulu Menteri Kewangan ni, dinar emas ni macam mana boleh ganti kita tak? Saya kata nak ganti esok tak boleh. Tapi ia satu percubaan awal yang sangat penting. Orang yang faham ekonomi dunia dan pasaran keuangan tahu bahawa masalah di ekonomi dan pasaran keuangan ini ialah wang, ringgit ke, dolar ke, yuan ke, yen ke, rupiah ke, baht ke, dia tak boleh bertahan kerana dia tidak bersandarkan kepada kekuatan harta